Alhamdulillah, kita teruskan lagi. Sambung. Okey. Pelajar-pelajar sekalian, kita tadi kepentingan tentang uh, kenapa perlunya kita memantapkan akidah kita, kefahaman kita, kejelasan kita dalam pembangunan insan dan membina keyakinan kita sebab kita sedang menuju perjalanan kehidupan yang lebih besar. Jadi tanggungjawab yang paling utama tugas kita ialah mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Suka tak suka, nak ke tak nak, siapa pun kita, polis ke, bukan polis ke, doktor ke, bukan doktor ke, ajak kebaikan. Mainlah kita punya ajak sembahyang, ajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mula dari diri kita, keluarga kita dan sebagainya. Elak kita tengok TV, tengok YouTube. Memang macam-macam yang ada kat YouTube tu. Eh? Mungkin saya dah tua. Kalau saya jadi muda macam semasa saya muda, dan mungkin saya juga boleh kalah dengan cabaran-cabaran di YouTube dan sebagainya. Sebab mungkin zaman saya tu tak ada YouTube. Zaman saya masa saya umur macam anda, saya tak ada YouTube. Saya kena pergi tengok video ke apa benda kan. Kena belilah CD lah pada masa tu lah. Sekarang dah tak ada. Semua dah ada YouTube. Jadi saya tahu. Saya tak boleh cakap lebih-lebih sebab cabaran saya tak sama dengan cabaran anda. Susah saya tak sama dengan susah anda. Susah saya ialah nak dapat saya susah untuk mendapat video cerita-cerita. Susah anda ialah melawan untuk tidak melihat video-video tu yang tak ada terpapar daripada YouTube. Saya tahu kita boleh susah, kesusahan yang berbeza. Tapi suka tak suka, nak ke tak nak, kita kena bangunkan diri kita untuk menjaga kebaikan, untuk mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan yang kedua, kenapa kita sibuk-sibuk mengajak kebaikan dan penyuluhan, nak buat apa ni? Kita ni buat apa ni? Tadi apa kerja kita ni sebenarnya? Kerja kita lah mengajak kebaikan, kejual kemungkaran. Untuk apa ni? Yang kita buat-buat ni, buat baik ni. Untuk persiapan mati. Kita buat ni untuk persiapan mati. Kematian rakan-rakan saya sepanjang seminggu, 2 minggu ni, begitu wafat. Hampir setiap hari, rakan-rakan sini atau guru saya. Maknanya menjadi kita ni sedang bersiap untuk mati. Kalau kita bersiap untuk mati, yang kita berjaga malam tengok YouTube tu persiapan untuk mati ke? Yang kita main game sampai sambayang lewat tu untuk mati ke? Yang kita berbual dengan kawan-kawan, mengarut, mencarut, minta maaf cakap, kita kawan dengan kawan, keluar perkataan yang bukan-bukan, itu persiapan untuk mati, bekalan untuk mati ke? Sebab itu tema ada pembaca kita ni. Yang aku buat ni selamat ke tidak di dalam pada mahsyar, di dalam kubur nanti. Itulah patut menjadi ketakutan dan kebimbangan kita. Setiap kali saya menghantar rakan-rakan saya ke liang lahat, apa semua, itu yang sentiasa bermain dalam pemikiran saya. Walaupun kalau ikut kiraan, kalau kita ditakdirkan Allah SWT, saya ini meninggal umur 63 tahun. Kawan saya umur 60 lebih meninggal kan. Bermakna saya hanya tinggal sekarang ini ialah lebih kurang 17 tahun saja saya ada kat dunia ni. Kalau 63, 17 tahun ni sekejap. Saya kata 5 meninggal lah. Maknanya macam anda baru hari ni kan. Maknanya mana kalau lahir hari ni, macam anda lah. Meninggal lah saya. Kalau umur 63. Itu kalau umur 63 tahun. Akan paling rapat saya 51 tahun dah meninggal. Jadi jantung. Jadi pelajar-pelajar sekalian, ini kita buat kelang kabut ni nak bangun sebab kita persiapan untuk mati. Berjaya tak berjaya nombor 2. Memanglah kalau rakan-rakan meninggal tu dia tak dapat melihat lagi generasi-generasi yang mereka bina. Sebab yang kita nak bina adalah cucu. Dia tak sempat. Dia dah tu masa dia mengajar kita dah tua. Cucu belum lahir. Jadi itu di antara yang ada dalam benak kepala kita. Persiapan kita untuk untuk membolehkan kita menjadi orang yang hebat. Hebat di sisi Allah SWT ialah apabila kita melaksanakan perintah Allah, meninggalkan segala larangannya. Itu di antara yang boleh kita sebutkan pada hari ini. Jadi ibadah itu jelmaan kepada akidah yang betul. Ibadah. Saya cakap tadi tentang solat, kata kan. Tak ada. Kalau kita tidak ada keuzuran, dia tidak menjadi alasan untuk kita melama-lama solat. Kalau tidak ada keuzuran, dia tidak menjadi alasan kita di siang Ramadan untuk mengumpat, mengata, bercakap. Kemudian bukan yang membatalkan pahala puasa. Ini di antara perkara-perkara yang mesti ada dalam kepala kita. Jadi, saya Muslim dalam konteks ibadah. Maksud di sini ialah ibadah dalam Islam ada merupakan kemuncak perasaan tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita taat ibu bapa ni adalah kemuncak tunduk dan patuh pada Allah Taala. Ya, ada ibadah ada 2, khusus dan umum. Khusus ni supaya puasa, zakat, haji. Yang umum ni daripada kita bangun tidur sampai tidur balik ni semua ada ibadah juga.
Eh. Kita dah menjadi orang Ta'ala, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua ni adalah hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ibadah lah. Jadi rasa tunduk dan patuh, perasaan climax dan gairah untuk adalah dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa bestnya, kita rasa seronoknya kita melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kita rasa gembira, kita rasa teruja pergi solat. Kita teruja untuk puasa, kita teruja untuk berzakat, kita teruja untuk bersedekah. Kita teruja untuk menghormati ibu bapa, kita teruja untuk menghormati guru, kita teruja untuk sayang adik-adik kita dengan kita teruja untuk baca Quran, kita teruja untuk sembahyang sunat, kita teruja untuk qiyamul lail. Masya Allah. Itu adalah sebagainya. Okey, jadi jika di sini ialah iblis juga merupakan tangga penyambung antara makhluk dan pencipta. Ini ada alaqah. Ittisalat adalah hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui ibadah kita, yang khusus atau yang umum. Ya, kalau kita sembahyang, alhamdulillah itu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sedang mentaati Allah Taala melalui motong rumput, mak kata pergi potong rumput, kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita memotong rumput kerana Allah Taala suruh kita taat mak bapak, dapat pahala. Dan potong rumput dengan betul-betul menyebabkan kita dapat maksimum pahala motong rumput. Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita. Sidai baju ke, sapu sampah ke, tolong masak ke. Ini semua adalah pengibadah. Maknanya kita sedang melakukan perhatian pada Allah SWT dengan setulus dan seintimnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri padaku. Jadi ini adalah kita akan sambung pada minggu hadapan insya-Allah Taala. Ini adalah sebahagian saya beritahu bahawa kemuncak setelah kita memahami akidah, keyakinan tadi, solat. Akidah ni proses panjang. Kita tahu latih. Asmaul Husna, memahami asmaul sifat, asmaul husna, sifat 20 yang kita belajar, dan apa-apa yang berkaitan tentang rububiyah dan uluhiyah ini, baru kita akan memantapkan diri kita. Prinsipnya kita hamba dan Allah lah pencipta kita. Dan Allah yang cipta kita, dia tahu kompetensi kita. Kalau kita buat kita misal kekuatan kita buat untuk apa? Untuk apa? Kita nak buat kereta lumba, kita design macam mana? Kereta yang boleh bawa benda berat, design macam mana? Kereta padang pasir, design macam mana? Kereta yang nak kawasan khatulistiwa, banyak hujan, design macam mana? Sebab kereta mana engineer dia tahu kereta tu sesuai untuk apa. So Allah Ta'ala yang menciptakan kita, dia tahu yang kita ni sesuai untuk hidup kat muka bumi ini. Allah ciptakan kita Allah tahu kekuatan kita, dan Allah tahu cabarannya ialah ada syaitan yang akan mengusur kita. Kita ada nafsu yang akan membawa kepada Allah tahu dah semua tu. Sebab itu juga adalah makhluk Allah Ta'ala. Dan Allah tahu juga kekuatan dan kelemahan. Bahkan semuanya lemah, yang kuat hanya Allah Ta'ala saja. Iaitu yang mengganggu kita, nafsu dan juga iblis tadi. Dan Allah cipta kita dengan kekuatan sebenarnya. Ahsan takwim, sebaik-baik kejadian. Sepatutnya kita tak boleh berlagak sebagai serendah-rendah kejadian asfalan safilin yang melemahkan kita dan yang akan merugikan kehidupan kita. Sebab itu, pelajar-pelajar sekalian, saya harap perkongsian ini bahawa kita semakin kompeten dengan amanah dan tanggungjawab Allah Ta'ala, pengabdian kepada Allah Ta'ala dengan keyakinan tadi. Okey, saya ingat itu untuk fasa ini. Jangan lupa untuk mengisi kehadiran. Sore itu saya serahkan, ada soalan daripada anak-anak sekalian, silakan. Ada pertanyaan dan soalan?